TV KPM. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Ini macam ayat Quran ni. Tapi kenapa ada ilah dekat tiga-tiga ayat ni? Apa dia punya peranan ya? Nak tanya siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sebaik Ustaz datang tepat pada masanya Ustaz. Saya sebenarnya keliru. Kenapa ada ilah dekat tiga ayat ni Ustaz? Oh, 3 ayat ni? Ya, betul. Oh, ini kalau nak tahu, kenalah ikut saya masuk kelas bahasa Arab. Cantik Ustaz. Jom. Boleh Ustaz, jom kita masuk kelas. Allah, bismillah. Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid yang segak dan kacak, cantik dan cerdik, menarik, tertarik, kau memang the bomb. Selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini saya sangat seronok sebab hari ini kita akan belajar satu bahasa yang sangat hebat, iaitu bahasa Arab tingkatan 4 bersama dengan seorang ustaz yang bukan biasa-biasa dek, yang cukup luas pengetahuannya, yang cukup luas pengalamannya, iaitu Ustaz Syed Muhammad Anas Syed Abdul Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama, Kajang Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Syed yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan Ustaz, ramai sebenarnya tertanya-tanya apakah kaitan gimmick kita sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini Ustaz? InsyaAllah. Terima kasih kepada sama-sama Ustaz. Anak-anak pelajar sekalian. Hari ini kita akan fokus kepada tajuk istisna. Istisna ni bahasa Melayunya pengecualian. Mengecualikan, yang dikecualikan. Itu unsur-unsur dalam tu. Ya. Di dalam Al-Quran yang dibaca tadi pun memang ada unsur-unsur sebegitu. Okey. Dia ada kata yang biasa digunanya adalah illa. Ya. Jadi kita akan lihat nanti ya. Sebelum tu kita kena fokus kepada ayat ni. Sebelum Ustaz. Jadi kita lihat ayat yang pertama, ja'al muallimun, itu yang pertama. Yang kedua, aqra'ul kutuba. Ayat pertama, ja'al muallimun, telah datang semua guru. Yang kedua adalah aqra'u al-kutuba. Ayat ni tidak ada ilah. Ke ada? Tak ada Ustaz. Okay. Kalau tak ada, ini kita sebelum belajar yang akan yang semakin suka, kita kena ambil asas dia. Betul Ustaz. Yang seterusnya yang kita nak bincang ini adalah al-mustathna bi illa. Pengecualian yang dikecualikan dengan kata illa. Ya, ini tajuk tingkatan 4. Okey. Sebelum tu kita lihat kepada objektif kita. Yang pertama adalah natqul asma al-mustasna wa harful istisna illa fil jumalil masmu'ah wa izharil fahmi laha. Menuturkan, menyebut kata nama, itulah rujuk kepada mustasna, dan huruf atau kata nafi di situ dalam ayat, dan menzahirkan, menyatakan kefahaman di situ. Ini objektif kita yang pertama. Yang kedua adalah kita nak fokus kepada qira'atu al-jumal al-mustamalah ala harfil istisna wa izhar fahmi laha. Membaca ayat yang ada illa, yang ada mustasna dan menyatakan kefahaman. Seterusnya yang ketiga adalah mengaplikasi, iaitulah kitabatul jumal al-mustamala ala harfil illa. Menulis ayat yang ada illa dan yang terkesan dengan illa. Baik, kita lihat kepada yang berikutnya ya. Ini yang pertama kita nak fokus pada segmen kali ini adalah nak tuturkan dulu ya. Natqul asma al-mustasna wa harfu al-istisna illa dalam ayat fil jumalil masmu'ah wa izharil fahmi laha. Nak menuturkan dulu ya. Ada orang sebut, ada orang tu tapi mereka tidak faham. Betul, begitu. Mereka tak tahu. Jadi kita terutama bila baca Al-Quran, kita nak faham. Betul. Ya? Kalau kita tak faham, kita tahu oh ni illa, pengecualian di situ. Okey, kita lihat ayat yang tadi kan.
Apa makna istisna dulu? Istisna ni ialah pengecualian. Dalam bahasa Arabnya al-istisna. Ya. Al-istisna huwa ikhrajul ismil waqi' ba'da adatil istisna min al-hikam min al-hukm al-waqi' ala ma qablaha. Mengecualikan itulah mengeluarkan selepas dikecualikan selepas adanya kata nafi di situ. Dan dia akan berbeza dengan sebelumnya. Berbeza apa? Berbeza yang datang ada yang tak datang, ya, contohnya. Betul. Yang baca ada yang tak dibaca. Yang faham ada yang tak faham. Okey. Kita lihat ayat yang saya sebut pada awal tadi ya. Jaa al-muallimun. Datang semua guru. Ayat ni tak ada pengecualian lagi. Betul. Yang kedua adanya aqra'u al-kutub. Aqra'u al-kutub ni saya membaca buku. Semua buku saya baca. Betul. Saya membaca buku-buku tak ada pengecualian. Tetapi bila kita letak illa, dia akan ada perbezaan di situ. Betul. Dia tak akan sama lagi. Yeah. Sebab kita dah namakan dia istisna. Okey, kita lihat yang dikatakan di sini, apakah atau keluarkan kata nama dalam ayat tersebut. Yang pertama, kata namanya adalah al-muallimun. Al-muallimuna. Telah datang semua guru. Yeah. Okey. Yang kedua, aqra'u al-kutuba. Okey. Agak-agak mana isim? Isim saya rasa Ustaz Al-Kutubah. Al-Kutubah. Betul Ustaz? Al-Kutubah. Ya, betul. Tandanya betul dah. Tandanya adalah bila ada alif lam. Ya. Alif lam ni tanda kata nama atau isim di situ. Okey. Jadi inilah dia yang berkaitan dengan adat, istisna, mustasna, al-mustasna minhu. Kita akan lihat pada segmen yang berikutnya. Cuma bila kita tak faham benda-benda yang asas, betul, maka itulah yang menyebabkan pelajar-pelajar ni terkeliru. Baca, betul, tapi sama aja kan. Ada beza Ustaz. Tak ada beza. Ini yang kita nak fokus di sini. Okay, jawapan yang diberikan oleh Luqman tadi, betul. Al-Kutubah. Baik Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih atas pencerahan dan itulah sedikit pengenalan kepada topik kita hari ini iaitu Al-Mustasna Bi'illah. Dan sekarang Ustaz kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? InsyaAllah boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Bersua kembali dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim dan juga Ustaz Said Muhammad Anas Said Abdul Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama Kajang Selangor. Okey Ustaz, bolehkah kita teruskan kelas kita Ustaz? InsyaAllah boleh teruskan. Untuk segmen ini Ustaz, apakah yang akan kita belajar Ustaz? Okey, yang kedua ni kita nak fokus kepada objektif kita membaca ayat tu dengan betul. Iaitulah qiraatul jumal al-mushtamalah ala harfil istisna illa wa izhar al-fahmi laha. Membaca ayat yang ada istisna, pengecualian, ya, ada kata nafi, illa di situ dan menyatakan kefahaman tentang apa yang berlaku selepas itu. Bukan faham maksud saya tapi faham perubahan baris, betul, dan sebagainya. Okey, sekarang kita lihat ni istisna ni, kalau kita lihat, mengecualikan kata nama daripada kata nama sebelumnya selepas adat istisna atau kata nafi. Ya, adat istisna ni dia ambil dari bahasa Arab lah. Okey, ayat yang saya nyatakan, contohnya anak-anak pelajar juga boleh lihat, ja'al muallimun, yang tadi itu asal. Betul. Illa mualliman. Telah datang semua guru kecuali seorang guru. Akan ada illa. Dan kesan selepas itu mualliman, dia baris atas. Betul. Yang sebelumnya muallimuna tu baris depan. Betul. Baik, yang seterusnya aqra'u al-kutuba illa kitabaini. Saya membaca buku
kecuali 2 buah buku. Saya baca banyak buku kecuali 2 saya tak baca. Ya. Ya. Dari sudut makna berbeza walaupun baris mungkin macam sama. Betul, Dia sama-sama mansub. Tetapi yang dinyatakan Syekh adalah mengecualikan. Dia mengecualikan kata nama dengan yang sebelumnya. Kata nama sebelumnya kita namakan sebagai mustasna minhu. Mustasna minhu. Ada istisna dan ada al-mustasna. Okey, boleh? Boleh Ustaz. Anak-anak pelajar dah faham dah? Macam mana? Di rumah boleh kita Boleh teruskan? faham? Okey, insya-Allah kita teruskan ya. Susah ke penerangan saya? Setakat ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Senang Okey. faham. Okey, yang seterusnya adalah kita nak lihat al-mustasna minhu. Ni istilah ni sebenarnya tak ada apa sangat, tapi kita nak kenal jugalah. Yang dikecualikan, kata pengecualian dan sebagainya lah. Okey, perkataan ayatnya adalah ja'al muallimuna illa mualliman. Persoalan dia mustasna minhu-nya mana? Okey. Yang kedua, aqra'ul kutuba illa kitabaini. Jadi yang ayat yang pertama itu yang dimaksudkan di sini adalah al-mustasna minhu, anak-anak pelajar sekalian, ialah perkataan ini. Al-muallimuna. Al-muallimuna lah yang dinyatakan adalah mustasna minhu. Ya. Boleh? Boleh Ustaz. Anak-anak pelajar boleh? Semua senang guru kan? Ustaz Termasuk semua guru datang. Maknanya yang dikecualikan. Betul. Okey, yang kedua ialah aqra'u al-kutuba illa kitabain. Ya. Mustasna minhu-nya adalah al-kutuba. Okey, dapat ke tak dapat? Dapat Ustaz. Kena faham betul-betul lagi. Segmen ni sangat penting. Ya. Kalau anda faham yang ni, kuasai yang ni, segmen yang berikutnya latihan-latihan akan jadi senang dan menyeronokkan. Ya, itu yang Baik. penting Ustaz. Yang berikutnya ialah adat istisna. Tadi kita faham, kita dah kenal mustasna minhu. Betul. Sekarang kita nak lihat adat al-istisna. Ini yang paling mudah lah. Agak-agak boleh kenal lah kot. Boleh Ustaz. Okey. Nak tanya kalau dah kenal, nak belajar apa agak-agagnya? Dalam Iaitu ayat yang pertama tu. Illa Ustaz. Illa. Nak belajar pun boleh jawab illa ke ataupun jawapan lain. Dan Betul ke, memang Ustaz? betul jawapannya. Okey. Jawapannya adalah illa. Senang ke senang? Betul. Senang Ustaz. Okey. Yang keduanya, ayat yang kedua pun sama. Bila ayat pertama illa, yang kedua sudah pastilah illa juga. Ni. Okey. Adat al-istisna dia adalah aqra'ul kutuba illa kitabain. Inilah walaupun nampak macam senang, tapi inilah yang membezakan. Ya. Inilah yang kita kata nadi kepada ayat ni. Kalau tak ada illa dia tak jadi. Kalau tak ada illa tu ayat tu jadi macam tak ada istisna lah. Faham? Tak ada pengecualian. Betul. Unsur utama ya. Baik, dah dua. Mustasna minhu, adat, istisna. Ya. Okey, boleh teruskan? Boleh Ustaz. Boleh teruskan Boleh. ya. Okey, insya-Allah. Jom. Yang berikutnya adalah al-mustasna. Apa makna dia? Sebab mustasna ni yang paling penting. Jadi saya memberi sedikit peneranganlah. Isim al-ismun yudhkaru ba'da illa mukhalifan ma qablaha. Kata nama, kena ingat mustasna mesti kata nama. Dia tak boleh kata kerja. Kata nama. Kata nama sahaja. Faham? Yang disebut selepas illa yang dia akan berbeza daripada yang sebelumnya. Kalau datang, yang tak datang. Okey. Itu yang berbeza. Faham? Kalau baca, yang Tak baca. Faham? Jadi itulah dia yang dimaksudkan di sini. Ya. Dari segi definisi takrif ni tak faham pun tak apa, tapi cam tu. Betul. Okey, dan antaranya yang kita lihat di sini ayat tu. Mana al-mustasna? Selepas illa. Agak-agak di mana? Mualliman Ustaz. Mualliman. Hal Anak-anak sahih? pelajar, mualliman ke apa? Ya. Ya. Kalau anak pelajar jawab selain daripada mualliman, jadi jawapan itu tak betul. Sebab ustaz dah nyatakan tadi, mustasna mesti isim. Ya, betul. Isim ni ada dua tanda lah yang popular. Pertama alif lam. Okey. Yang kedua tanwin, dua Tanwin. baris. Jadi kalau Okey. ada tu agak-agak muallimuna, mualliman lah. Ya, betul. Okey. Jawapannya mustasna adalah muallim. Okey. Al-mustathna. Ya. Yang kedua, aqra'ul kutuba illa kitabaini. Apa agak-agaknya mustasna? Selepas apa illa jawapan iaitu anda? kita baini Ustaz. Kitabaini. Anak pelajar? Kitabaini juga Sama ke jawapan ataupun kita? jawapan lain? Adakah anda seia dengan Dai Luqman?
Okey, jawapannya adalah mustasna tu adalah kitabaini ya. Yeah. Kitabaini. Jadi itulah dia yang kita nak fokus ya. Dan ia merupakan satu yang begitu penting. Kita Betul. dah tahu ada mustasna, ada adat istisna dan ada al-mustasna minhu. Baik, sekarang kita ulang balik. Contoh, benda ni kita dah bincang tadi. Tapi kita nak susun dalam Lebih bentuk nampak, jadual. Ya. Kadang-kadang ada tak faham. Betul. Jadi kita lihat secara sepintas lalu. Itu yang pertama, al-mustasna minhu. Al-muallimuna. Ayat dia ja al-muallimuna illa mualliman. Jadi mustasna dia, al-mustasna minhu adalah al-muallimuna. Adat istisna dia illa. Al-mustasnanya adalah mualliman. Ayat yang kedua, aqra'ul kutuba illa kitabaini. Al-kutuba itu adalah al-mustasna minhu. Adat istisna adalah illa. Dan yang ketiganya, kitabaini adalah mustasna. Okey, faham ke ni? Faham, Ustaz? Kalau faham, kita kena uji. Cantik, Ustaz. Tanda faham ya? Tanda faham. Boleh, Ustaz? Apa kita lihat? Dah bersedia dah. Bersedia ya. Okey. Okey, sekarang fokus kepada ayat-ayat inilah. Dhahabal muallimuna ilal madrasah illa mualliman. Sila ingat ayat ni. Yaq'udu al-hadiruna 'alal maq'adi illa 'aliyan. Yanamul aulad illa Yusuf. Okey, kita lihat. Mana mustasna minhu, ada istisna dan al-mustasna. Okey, kalau lihat al-mustasna minhu iaitu al-muallimuna. Al-muallimuna. Semua guru, Ustaz. Ya. Yakin? Yakin, Ustaz? Anak-anak belajar macam mana? Macam mana? Kawan-kawan di rumah, adakah sama dengan saya jawapan anda semua? Okey. Sama katanya, Ustaz. Okay, sama Macam kata. kita dengar ya. Sekarang kita lihat ya. Ya. Okey, yang pertama, jawapan dia adalah al-muallimuna. Al-muallimuna. Betul jawapan dia. Ya? Okey. Dah faham ya, mustasna minhu. Adat istisna. Okey. Adat istisna sangat senang, mestilah illa, Ustaz. Illa. Oh, ini kira markah bonus ni. Ini makan bonus, Ustaz. Markah bonus ya. Baik, jawapan adalah illa, tepat sekali jangkaan anda, jawapan anda. Dan yang ketiga, mustasnanya mana? Okey, mustasna senang tapi kena hati-hati, iaitu mualliman, Ustaz. Mualliman. Betul ke? Yakin? Yakin, Ustaz? Anak-anak pelajar yakin ke tak yakin? Kalau anak pelajar yakin dan Luqman juga yakin, insya-Allah jawapan tu benar sekali. Mualliman. Untuk soalan satu ni, jawapan andanya al-muallimuna illa dan mualliman. Okey, kalau ikut pemarkahannya dapatlah 2 markah. 2 markah? Ya. Baik. Kadang-kadang dia minta salah satu sahaja. Okey. Ustaz, borong semua. Borong semua, Ustaz. Sebab tajuk ni senang. Ya, betul. Senang. Betul tak? Betul. Dan selalu kita jumpa dalam Al-Quran. Betul, Ustaz. Baik, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Okey. Okey, yang kedua ialah al-hadiruna. Betul ke, Ustaz? Al-hadiruna. Dia. Betul? Betul, saya yakin. Betul jawapan anda. Adat istisna. Okey, adat istisna mesti sama iaitu illa, Ustaz. Betul Illa. ke? Benar sekali. Al-mustasna. Okey, al-mustasna selepas illa iaitu aliyah. Aliyah. Hal sahih ya, Ustaz? InsyaAllah sahih. Anak-anak belajar aliyan ke ada jawapan lain? Sama tak jawapan kita? Jawapan sama. Sepakat anda dengan Luqman? Sepakat Sepakat. Okay. Betul sama-sama. Kita doa sama-sama. Jawapan dia adalah Ali. Tepuk sikit. Jawapan dinyatakan di sini al-hadiruna. Kemudian illa. Kemudian aliyan. Aliyan. Tiga-tiga betul kita tanda sini. Okey. Markahnya adalah 2 juga. 2 markah juga. 2 markah. Ya? Terima kasih, Ustaz. Tajuk yang agak senang untuk dikuasai. Baik. Jangan seronok sangat. Ada lagi, Ustaz? Kerana ujian masih berlangsung. Betul. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga tadi. Mustasna minhu. Dia punya tu al-aulad. Al-aulad. Oh, betul. Betul ke, Ustaz? Okey, jawapan dia adalah al-aulad. Betul. Adat istisna. Okey, iaitu illa. Illa. Okey.
Dan yang terakhir sekali Yang terakhir al-mustasna. selepas illa iaitu Yusuf Ustaz. Yusuf. Hal sahih? Sahih. Ya. Sahih. Jawapan dia adalah Yusuf. Ya, anak-anak pelajar, ada jawapan lain? Okey. Ataupun rasanya semua akan sepakat? Betul. Jalan selamat ikut. Ikut saya. Okey. Jawapan dia adalah Yusuf. Yeay, okey, Jadi tepuk jawapannya sikit. anak-anak pelajar sekalian, al-aulad, illa dan Yusuf. Yusuf. Okey. Jawapan anda tepat dan 2 markah. Ya. Inilah dia antara kita kata ujian. Ya. Tapi jangan kita merasa dah pandai. Belajar Betul. ni berterusan. Baik. Okey. Okey. Ini kita ulang kajilah. Ya. Illa aliyan, ayat-ayat yang sama kan. Dan kita lihat yang berikutnya. Okey Ustaz. Jadi Ustaz, kita dah belajar dah apakah itu adatul istisna, apakah itu mustasna dan juga mustasna min. Jadi Ustaz, sedikit kesimpulan untuk segmen ini Ustaz. Segmen ini kalau kita lihat pada asasnya anak-anak pelajar dah boleh mengenal. Betul Ustaz. Ada 3 perkara yang Ustaz nyata kepada awal tadi. Yang pertama, al-mustasna minhu. Betul. Yang kedua, adat istisna. Ya. Itulah illa. Dan yang ketiga adalah al-mustasna. Ya. Jadi dah boleh nampak tu, bila baca Al-Quran boleh cam lah. Betul. Tapi belum menguasai dengan penuh lagi. Ya. Kita akan pergi pada segmen yang berikutnya untuk memantapkan lagi. Ya. Okey Ustaz, jadi kita nak rehat seketika. Boleh ke Ustaz? InsyaAllah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Jumpa lagi dalam Menengah Atas bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga guru kita Ustaz Said Muhammad Anas Said Abdul Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama Kajang Selangor. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini pula apakah yang akan kita tekankan? Untuk segmen kali ini kita akan pergi kepada tahap yang berikutnya. Anak murid-murid sekalian, ini yang kita akan usahakan dan kita nak capai. Ya. Kitabatul jumal al-mustamalah ala harfi illa. Menulis ayat dengan menggunakan kata nafi illa. Dah tahu ada mustasna minhu, ada istisna illa. Murid-murid juga telah kenal al-mustasna yang dikecualikan, yang berbeza daripada sebelumnya. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada tahap yang lebih tinggi. Itulah menulis ayat. Sebab belajar bahasa ni dia bermula dengan kemahiran mendengar, kemahiran bercakap, kemahiran membaca dan akhir sekali yang paling tinggi adalah kemahiran menulis. Jadi kalau dah boleh menulis, maka anak-anak pelajar dah menguasai dengan baik. Okey. Sekarang kita lihat kepada soalan ini. Kita nak menguji kefahaman anak-anak pelajar dan Ustaz pada hari ini nak uji juga Da'i Luqman. InsyaAllah Ustaz, boleh? Betul ke salah? Kita cuba ya. Kita cuba ya. Boleh. Sekarang kita lihat soalan yang pertama. Ya ta'allamu tullab al-lughata al-arabiyyah illa. Anda anak-anak murid sekalian, murid-murid sila isi dengan 3 perkataan tu salah satu daripadanya. Okey Ustaz, saya rasa jawapannya illa talibani Ustaz. Talibani. Ya. Talibani, kita ada 3 pilihan. Talibaini, talibani dan talibuna. Macam sama. Dia tak jauh beza. Betul Ustaz. Tetapi bila masuk illa akan ada perbezaannya. Jawapan anda adalah talibani. Ya, betul. Okey. Jawapan yang sebenarnya ialah talibaini. Oh, talibaini. Kenapa ya Ustaz? Sebab illa tu telah menyebabkan
huruf alif pada talibani Okey. menjadi huruf ya. Faham. Sebab dia mansub. Bila dia mansub, kita tak bolehlah kata talibani. Kalau tak ada illa tak apa. Betul. Kalau ada illa maka akan jadi talibaini. Dimansubkan Ustaz Jadi untuk soalan satu ni jawapan Luqman Okey. adalah kesilapan. Tak apa Ustaz, kita belajar Ustaz Kita belajar, biasalah ya Betul. belajar. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz akan tulis jawapannya. Okey. Talibani. Jawapan di sini adalah salah lah. Yang sepatutnya adalah talibaini. Talibaini. Baris sama Betul. Bani. Tetapi yang ni huruf ya di tengah-tengah. Dia mansub. Ya, kena hati-hati, mansub Ustaz, dengan huruf ya. Betul. Sebab dia musanna. Ya. Baik. Seterusnya soalan yang Okey kedua. Ustaz. Maka untuk saya berapa Ustaz? Untuk soalan yang pertama ni. Soalan ni sebab salah. Kalau betul berapa Ustaz? Kalau betul dua. 2 markah. Banyak juga Hilang 2 markah. Yang ni anda tak dapat diberi apa-apalah. Ya, Maka saya yakin. anda adalah ilmu. Okey, betul Ustaz. Ilmu mahal tu. Ilmu tu yang mahal Ya, sebenarnya. setuju Ustaz. Nanti boleh belajar sampai pandai. Amin. Baik. Soalan yang kedua. Istakhdama at-talamith al-kitab kulla yaumin illa al-ahad. Okey. Yaumu ke, yaumi ke, yauma. Okey, ini kena hati-hati ni. Tadi Ini Ustaz dia kata, suka sikitlah. Ayat pun dah panjang. betul. Mengelirukan di situ. Tapi kalau ilah Ustaz kata mansub bil fathah yauma. Yauma. Betul ke Ustaz? Anak-anak pelajar, yauma ke, yaumu ke, yaumi. Ya. Sama jadi, tak dengan saya? Harap-harap jawapan sama ya, jangan Okey. tak sama. Jadi yang pasti jawapan tu mesti betul lah. Kalau betul. salah sama-sama salah. Tak diterima Ustaz Kalau jawapan tu betul, alhamdulillah. Ya. Jadi sepakat membawa berkat. Jawapannya adalah yauma. Okey, Jawapan alhamdulillah. di sini dijawabnya yauma. Ya. Sebab tadi tu saya kata Ustaz dah sebut kepada Luqman dan anak-anak murid sekalian, Okey. ilmu tu penting. Betul Ustaz. Bila kita dah silap, sekarang kita dah dapat Ya, counter 2 markah. betul. Hilang 2 tak apa, akan dapat lebih daripada 2. Betul. Belajar dari kesilapan Ustaz Ya, Baik, belajar terima dari kasih, Ustaz. kesilapan. Baik, yang ketiga, hadaratul lab illa Zaidun, Zaidin, Zaidan. Jadi sama juga sifirnya kalau tak silap saya, iaitu kena mansub lepas ilah. Jadi kalau mansub bil fathah Zaidan Ustaz. Zaidan. Betul ke Ustaz? Yakin? Yakin insya-Allah dengan kefahaman saya. Murid-murid sekalian di rumah, ibu apa kalau nak cuba jawab? Okey. Zaidan ke, Zaidun ke, Zaidin? Jangan Zainab ya. Jawab beza tu. Zainab tak ada dalam senarai. Jadi jawapan yang sebenarnya, yang betulnya, ingat bila selepas illa dia mansub. Ya. Dia mansub bil fathah. Fathah ni baris atas. Atas. Jadi jawapannya adalah Zaidan. Yes. Ya, tahniah kepada Alhamdulillah, seronok. Bila Luqman. betul jawab. Dan murid-murid sekalian, soalan yang ketiga adalah Zaidan. Ya. Ya. Tandanya betul lagi 2 2 markah markah. lagi. Alhamdulillah. Kita hilang 2 markah, kita dapat 4 markah. Ya, Banyak tu. alhamdulillah. Ya, terima kasih Alhamdulillah. Ustaz. Okey. Yang keempat, la ya'kulul muallimuna al-ma'kulat illa apa dia? Okey, ini macam panjang sikit Ustaz. Hmm. Ini mualliman. Sama juga. Betul ke? Mualliman. Mualliman. Ya, sebab dah ada ilah. Betul ke Okey. Ustaz? Mualliman. Ustaz akan tulis dulu sebab ini yang paling akhir. Betul Ustaz? Ada ilah, lepas tu mesti mansub. Kalau Ada tak ilah, silap saya mansub. Lah, mualliman. Mualliman. Jawapannya betul, Betul. atau salah? Ya. Sabar jangan seronok dulu. Ingat Sabar betul bertanya. tadi. Ya. Belum Sebelum lagi bagi jawapan. Sabar. Okey, jawapannya ialah Mualliman. Tahniah. Alhamdulillah. Ahsanta ya Luqman. Kalau tengok Ustaz, jawapannya sama je Ustaz Mualliman, Zaidan. Ya. Dia mesti mansub Okey. dengan Itu fathah. kunci dia. Cuma yang atas ni awak silap sebab dia musanna. Itu lain sikit Ustaz Tu, Itu lain keliru sikit daripada alif kepada ya. Faham? Okey. Harap-harapnya murid-murid sekalian dapat menguasainya dengan baik dan memahaminya dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik. Kita nak pergi kepada yang berikutnya, ya, latihan yang semakin tinggi. Ya. Semakin tinggi maka semakin mencabar. Betul Ustaz. Yang ni sekadar isi tempat kosong. Senang Yang akan datang Ya. nak perbaiki kesilapan. Baik. Ni. Ini susah sikit Ustaz. Sahih al-akhta fil jumalil atiyah. Betulkan kesalahan dalam
ayat berikut. Sila baca ya. Okey. Saya baca Ustaz Baca semua ayat dulu. Yaqra'ul mudiru al-majallati illa majallatun. Okey, yang kedua. Yang kedua, la'ibtul kurata kulla yaumi illa yaumil ahad. Okey. Yang ketiga. Zahabat at-talibatu ilal madrasati illa talibatani. Okey. Dah baca? Dah baca Ustaz? Dah rasa keanehan atau kesilapan dalam ayat tersebut. Okey. Ayat pertama, agak-agaklah. Apakah kesilapan dalam ayat yang pertama tu? Saya rasa kesilapannya pada... Cuma nasihat Ustaz, terutamanya murid-murid sekalian, hati-hati. Bukan ini dulu, bukan menakutkan tapi Betul. peringatan. Bukan nak takutkan. Takut hilang markah Ustaz. Ya, betul. Okey. Baik, saya baca dengan elok-elok dulu. Yaqra'ul mudiru majallati ila majallatun. Saya rasa yang peliknya ialah pada majallatun Ustaz. Majallatun. Okey, dah jumpa kepelikan dia. Ya. Yang betulkan tu. Ini tahap yang kedua. Kita dah jumpa satu. Ya. Okay. Ada pelajar tu, dia jumpa perkataan tu dah betul yang salah tu. Tapi dia betulkan jadi makin salah. Makin salah pula. Salah makin salah. Contohnya. Okey. Takut saya lah orang tu Ustaz. Tak, insya-Allah kalau kita dah cam tadi dah lalui kan. Lepas tu kita belajar mengikut tahap-tahap dia. Perkembangan. Okey. Okey, jadi saya tengok Ustaz yang kesilapan yang ada ialah majallatun. Dan tadi bila kita belajar dengan Ustaz pesan kalau lepas ilah kena dimansubkan. Mansub ialah dengan fathah iaitu baris atas. Ini kita belajar tadilah. Ya, betul. Jadi saya rasa jawapannya ialah majallatun itu kena dibetulkan kepada majallatan. Majallatan. Betul atau tidak? Jom tanya Ustaz. Okay. Guru kita. Betul ke Ustaz? Untuk lebih mendebarkan. Okey. Kita tulis mendebarkan. Kita tulis. Boleh Ustaz, jom. Okey. Soalan yang pertama. Debol lah pula. Majallatun. Okey Ustaz. Majallatun ni salahlah dikatakan. Okey. Tapi sebenarnya kita tak tahu. Baik. Okey. Jawapan yang diberi selepas itu. Yang ini okey, alhamdulillah. Maknanya kalau dah cam tu tahap yang okeylah. Dapat tahu kan? Baik. Okey. Jawapan yang diberi selepas diperbetulkan. Harap betul lah. Harap betul Ustaz. Dia jadi majallatan. Ya. Daripada baris depan kepada baris atas. Baik. Jawapannya ialah macam dapat anugerah ya. Okey. Cara senyum macam betul. Macam betul dan alhamdulillah betul. Betul. Majallatan. Okey. Alhamdulillah. Tahniah. Maknanya di sini dapatlah dua kemahiran, mencari, mengenal pasti mana kesilapan atau kesalahan bahasa dan memperbetulkan. Ini tahap yang tertinggi. Betul. Jadi 2 markah untuk soalan 1. Betul Ustaz. Kita hari ini mungkin nak kenal pasti tu senang, tapi nak membetulkan susah. Melainkan kadang-kadang kalau contohnya murid-murid sekalian ataupun Luqman kalau jawab majallatin salah lah. Tak dapatlah markah. Rugi Ustaz. Ataupun buat majallata pun tak salah boleh. juga. Faham. Jadi kena pastikan sebab ini dah makin tinggi. Ya, betul. Kalau setakat cari tapi yang dibetulkan salah, yang disalahkan tetap disalahkan, maka tak dapat markah. Baik. Okey. Soalan yang kedua. Baca sekali lagi ayat tu. Boleh Ustaz? Supaya boleh cam lagi bunyi pelik apa kan. Okey. La'ibtul kurata kulla yaumi illa yaumil ahad. Okey. Jadi saya lihat di sini kalau ikutkan tadi kita dah belajar yauma Ustaz. Ya, yauma. Jadi yang perlu diperbetulkan perkataan yaumi selepas ilah. Okey, Ustaz catat dulu. Itu yang salah Ustaz. Yaumi. Dah mengenal pasti. Ya. Anda pasti? Saya pasti. Murid-murid di rumah pasti ke ataupun tak pasti? Tak pasti. Kita geng lah. Pasti Ustaz. Geng pasti. Je tu. Okey, yaumi itu yang kesilapan dia. Ya? Baik. Sebab selepas illa yaumi. Pelik bunyi. Betul? Okey. Yang diperbetulkan. Nak jadi yaumu ke, nak jadi yaumun ke ataupun apa? Nak betulkan tu biar betul. Biar betul. Nanti dia jadi tak betul. Ya. Okey. Baik. Jadi saya betulkan yaumi kepada lepas ilah macam biasa kena mansub yauma Ustaz. Yauma. Ya. Murid-murid sekalian, yauma ke apa? Atau yauman. Saya yauma. Yauma. Okey. Harapnya betul lah. Yauma. Ya, kita tulis semua baris dulu. Okey. Tapi kita nak fokuskan di sini.
Selepas illa dia mansub bil fathah. Fathah, betul. Mesti dengan fathah ni baris apa? Atas. Baris Ustaz. atas. Yang ni baris atas ke baris bawah? Yang tu atas. Atas. Tak sabar-sabar nak tunggu markah ni macam mana? Itulah tu, makan nak tunggu tu. Yang ni betul dah. Okey. Okey. Kena pasti Yang betul. ni kita nak kepastian di situ. Ya. Jawapan dia adalah yaum. Okey. Tahniah ya. Alhamdulillah. Luqman, murid-murid sekalian bahawa jawapan ni betul dan betul senang belajar Okey. istisna. 2 markah Ustaz Baik. Yang ketiga, Okey. sila baca ayat tu dan kena Zahabat pasti. at-talibatu ilal madrasati illa talibatani. Okey Ustaz, yang ni saya kenal pasti talibatani, tapi saya keliru sikit. Okey. Apakah yang betulnya Ustaz? Ustaz catat dulu. Okey. Yang salah talibatani Ustaz, selepas illa. Talibatani. Okey. Harap-harap yang dikatakan salah tu benar-benar bersalah ya. Betul. Jangan pula yang tak ada kaitan. Betul. Kesian yang tak salah Ustaz. Okey. Okey. Saya rasa kalau nak betulkan talibatina. Betul Talibatina. Murid-murid sekalian, macam mana? Ini Talibatan itu salah. Okey. Dan betul lah perkataan itu salah. Tapi kita nak tukar. Talibatina ke? Okey. Jawapan daripada Da'i Al-Luqman. Okey. Beliau menjawab. Talibatina. Kena tulis semua dulu. Baru mendebarkan. Betul. Yang ni lain sikit Ustaz Lain lah. Dia soalan terakhir ni dia lain macam. Lain macam Lain sikit. macam sikit. Ya. Okey. Soalan ini, yang ini betul. Okey. Yang ni kita nak tahu talibatina. Huruf kalau ustaz lihat di sini betul dah. Okey. Dari segi huruf, tapi dari segi baris. Baris tu sebab dia daripada talibatan ni musanna, Okey. pada huruf ta tu ada perbezaan. Okey. Jawapan yang sepatutnya ialah ini dia. Talibataini. Talibataini. Sepatutnya dia tulis jawapan atau yang nak dibetulkan dia jadi talibataini. Baik. Ni. Walau bagaimanapun tahniah ya. Ya. Kerana mencuba yang ini dapatlah 1 markah, dapatlah 5/6 markah ya. Alhamdulillah tidaklah begitu mengecewakan. Betul Ustaz. Kerana tajuk ini ataupun tahap ni dia dah semakin tinggi. Betul. Jadi kalau orang yang betul-betul faham, murid-murid di rumah kalau faham, senang untuk kita menjawab segala soalan yang diajukan kepada kita. Lagi-lagi kalau soalan yang terakhir tadi macam saya keliru sikit. Apakah sebutan yang sebetulnya Ustaz? Ya, betul. Baik. Jadi Ustaz, untuk segmen ini apakah kesimpulannya Ustaz kepada murid-murid kita? Kepada murid-murid sekalian untuk tahap ni kalau anda dah boleh menguasai, dah boleh betulkan ayat, dia nama analisa kesalahan, betulkan kesalahan. Maka kalau anda dah boleh jawab dengan betul jawapan anda dan anda betulkan jawapan tu, dia memang betul. Jadi kadang-kadang dalam soalan peperiksaan pelajar ambil macam Ustaz sebut pada awal tadi, kena cam dulu kata nama sahaja. Jangan duk pilih yaqra'u, jangan pilih la'ibtu. Betul. Jangan pilih zahabat. Jangan pilih ila. Dia mesti kenal bahawa mustasna minhu mesti kita kata isim. Mustasna pun mesti isim. Jadi kita hanya pilih pada isim sahaja, lepas tu kita betulkan. Kalau kita tersalah cari, rupanya yang kita perbetulkan tu rupanya dah betul dah pun. Kita jadi salahkan balik. Betul. Jadi kena hati-hati dari sudut itulah analisa ni dia dah tahap yang tinggi. Okey, baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak rehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya dengan Ustaz dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM.
Bersua kembali dalam Menengah Atas bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga ustaz kita iaitu Ustaz Said Muhammad Anas Said Abdul Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama, Kajang Selangor. Okey ustaz, untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan pula? InsyaAllah pada untuk yang terakhir, tadi Ustaz dah ada sebut bahawa membetulkan kesalahan. Betul Ustaz. Pada masa yang sama kita juga perlu menguasai i'rab. Kerana bahasa Arab ni dia memang sinonim dengan i'rab. Betul. Jadi kita kena tahu soalan dia kaifa nu'ribu al-mustasna. Bagaimana kita nak i'rab al-mustasna. I'rab ni nak macam analisa, baris dia, hukum dia. Betul. Dalam bahasa Arab pun ada hukum. Betul Ustaz. Mansub, majrur. Kalau dalam agama dia ada halal, haram dan wajib dan sebagainya. Dalam bahasa Arab pun ada. Jadi kita lihat ayat yang dah dinyatakan tadi, kan hampir samalah. Zahabal muallimuna ilal madrasah illa mualliman. Yaq'udul hadiruna 'alal maq'adi illa 'aliyan. Yanamul aulad illa waladaini. Jadi Ustaz hanya nak fokus kepada perkataan yang bergaris sahaja. Mualliman, aliyan, waladaini. Dua yang atas tu sama. Tanwin baris atas dua-dua. Yang bawah tu tak ada tanwin. Lain sikit. Ada perbezaan di situ. Jadi kita akan fokus di sini untuk i'rab. Okey, anak-anak pelajar dah sedia ataupun belum? Okey. Tunjuk sikit tangan walaupun tak nampak, tunjuk je. Okey, kalau dah sedia baru kita boleh masuk. Betul. Lokman dah ready? Dah bersedia Ustaz? Dah bersedia. Jom kita lihat. Perkataannya adalah mualliman, mualliman ini baris atas tanwin, dua-dua. Kalau kita lihat yang kedua aliyan, kita nak cam dulu. Yang ketiganya adalah waladaini. Mualliman, aliyan, waladaini. Jadi kalau kita boleh lihat di sini persamaan dan perbezaan. Bukan sama itu perkataan dia, tapi sama itu adalah baris. Sama itu adalah tanwin, dua-dua. Dan yang bezanya adalah baris pada yang ketiga tu. Kenapa pula dia tu waladaini? Betul. Baris bawah. Yang atas dua tu kenapa dua-dua baris atas? Itu persoalan-persoalan. Jangan terkejut, jangan rasa pelik. Hukumnya masih sama. Mansub. Baik, kita lihat. Yang pertama, al-mustasna. Itu kedudukan dia dalam ayat. Kita kata mauqi' al-i'rab. Kedudukan dalam ayat. Dia sebagai mustasna. Mansub itu adalah hukum dia. Hukum dia mansub. Dan yang ketiganya, alamat dia. Alamat ni tanda dia adalah bil fathah. Jadi kalau kita nak i'rab secara penuh, al-mustasna mansub bil fathah. Mauqi' al-i'rab, hukmul i'rab, alamatul i'rab. Okey. Dan Luqman boleh? Boleh Ustaz. Okey, kalau boleh Ustaz silakan baca ayat tu. Okey, yang kedua Ustaz Yang pertama dulu yang pertama, dan baca cara i'rab. Okey, yang pertama mualliman. I'rabnya al-mustasna mansub bil fathah. Okey. Murid-murid sekalian pun boleh baca Betul. Sebab bila baca kita sebut-sebut benda tu akan melekat di minda kita. Bukan kita nak hafal, kita nak faham. Betul. Okey, yang kedua. Sekarang Ustaz persilakan Luqman untuk baca dan agak-agaklah. Okey. Boleh tak i'rab? Okey, yang kedua ni perkataan aliyan. Jadi cara i'rabnya setelah kita belajar dengan ustaz, al-mustasna mansub bil fathah juga sebab di baris atas ustaz. Al-mustasna. Mansub. Mansub bil fathah. Bukan majrur. Bukan ustaz. Bukan marfu'. Bukan. Jangan terkeliru bila kita kata dia mustasna, pegang dua benda ni. Okey. Mansub. Dia mesti mansub. Jangan kita kata tiba-tiba nak jadi majrur. Itu sebab tu pelajar ni kenapa ya? Faham? Kita macam benda yang dia memang tetap macam tu. Faham. Yang tetap ni adalah kedudukan dia. Yang tetap ni adalah hukum dia. Yang berubah-ubah mungkin alamat, fathah ke apa ke. Faham. Baik. Jawapan daripada Da'i Luqman dan murid-murid sekalian, Ustaz harapkan dia standard macam tu. Ada 3 je perkataan. Tapi dalam periksa dapat 2 markah. 2 markah. Mahal ni. Betul. Banyak tu. Soalan kertas 1 macam ni lah. Okey. Okey. Jawapannya, skemanya lah. Macam ni.
Betul jawapannya. Al-mustathna. Ingat bila kita tahu mustasna. Ya. Jangan pula kita pergi letak al-mustasna minhu. Salah Ustaz Yang paling utama al-mustasna itulah. Faham? Kalau kita silap yang tu, maka yang belakang tu terbatan walaupun mansub. Betul Ustaz. Okey. Orang kata walaupun mudah jangan ambil mudah. Ya. Yang tu kalau mudah. Ya, betul. Sekarang sila lihat soalan yang ketiga. Okey, sengaja ini kita susah letak pula. Bukan susah, Betul. yang mengusik sikit. Ya, betul. Jadi kita perhatikan. Baik. Kalau tengok soalan yang ketiga ini, mansub juga, al-mustasna, mansub bil, ini saya confuse sikit, saya keliru sikit, bil kasrah, bil ya Ustaz? Bil kasrah ke bil ya? Bil Tengok baris ke tengok huruf? Kasrah kot. Kasrah. Okey, jawapan yang dinyatakan mustasna. Okey. Betul. Yang kedua, hukum dia mansub. Betul tak? Mansub, okey. Alamat tu yang berubah-ubah. Itu yang berubah. Murid-murid sekalian, apakah jawapan anda? Mansub bil kasrah juga ke atau mansub bi apa? Bil ya. Bil ya. Okey. Okey, jawapannya yang sepatutnya mansub bil ya. Oh, salah Ustaz. Al-mustasna mansub bil ya. Sebab apa? Kita tidak akan melihat pada baris. Kita melihat pada huruf. Bila dia jadi musanna dua. Kalau dia satu tak apa. Baik. Kalau dia jamak taksir tak apa. Tapi kalau dia musanna dia akan berubah huruf. Baik. Itulah yang berkaitan dengan kita kata tajuk kita untuk i'rab ya. Kemahiran i'rab dikatakan kemahiran yang paling tinggi. Betul. Sebab dia analisa. Tapi sebenarnya tidaklah begitu sukar. Kalau kita ikut pattern dia, macam tu je lah. Betul Ustaz. Pertama kita tahu kedudukan dia. Kedudukan dia mustasna. Yang kedua kita tahu hukum dia. Betul. Mansub ke majrur, marfu' dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ni sedikit mengelirukan, tak banyak. Betul. Fathah ke ya ke ataupun kasrah. Itulah yang paling penting. Betul. Jadi Ustaz, berapa markah Ustaz untuk jawapan yang telah saya berikan kepada Ustaz? Okey, untuk yang kedua tu, okey. i'rab anda dapat 2 markah. Alhamdulillah. 2/2. Banyak tu. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kedudukan yang betul, hukum pun betul dan alamat tanda dia pun betul. Okey, baik. Yang ketiga tu sikit saja. Jangan kecewa kerana dalam belajar ni silap biasalah. Ya. Kita letak 1.5 markah. Mustasna tu 1 markah. Mansub 1/2 markah dan liya tu 1/2 markah. Baik. Jadi Ustaz, untuk bahagian ini apakah Ustaz punya nasihat supaya murid-murid tidak keliru Ustaz? Mungkin 1, 2 tu senang, tapi yang ketiga Ustaz. Yang ketiga ni kita kena cam ya. Dia bilangan dia mufrad, musanna atau jamak. Okey. Musanna tu ya saja. Kalau musanna muzakkar ke musanna muannas pun ya saja. Okey. Jamak dia ada 3. Jamak muzakkar salim bil ya. Okey. Jamak muannas salim kasrah. Baik. Sebab jamak muannas salim tidak ada baris atas. Kemudian jamak taksir sama macam ni, fathah sahaja. Baik. Okey Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini Ustaz? Silakan. Okey, rumusannya yang Ustaz boleh kongsi dengan Luqman serta murid-murid sekalian ya. Tajuk istisna mustasna ni tajuk yang senang untuk dikuasai. Cuma kita perlu kuasai dengan sebaik-baiknya. Kita selalu baca Al-Quran, Allah cerita banyak dalam Al-Quran. Betul. Berkenaan dengan kisah-kisah terdahulu. Jadi kalau kita baca, bila Allah kata kecuali-kecuali itu kebiasaannya yang istimewa. Tetapi ada juga ketikanya yang dalam ketaatan tu ada yang tidak taat kepada Allah. Itulah kisah Iblis yang tidak mahu taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Okey, baik Ustaz. Setelah saya menjawab segala persoalan yang diajukan, bagaimana Ustaz menilai prestasi saya hari ini? Prestasi Luqman serta murid-murid sekalian sangat memuaskan. Alhamdulillah. Cuma untuk tahap cemerlang tu kita perlu usaha lagi. Hanya orang cemerlang ni bukan pandai tak pandai, rajin atau sederhana rajin itu. Baik Ustaz. Okey Ustaz, dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Boleh dapat daripada sumberku ya. Itu adalah antara rujukan yang utama ya. Yang memang cukup untuk semua
Kalau yang lain tu sampingan. Sumberku inilah antara rujukan utama. Okey, jadi jom kita serbu sumberku untuk kita tingkatkan pengetahuan kita. Terima kasih kepada Ustaz Said Muhammad Anas Said Abdul Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama, Kajang Selangor dan juga kepada murid-murid yang sudi menonton menengah atas pada hari ini. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.